Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, EJK Surau Salihin, Ustaz-Ustazah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat ke? Sihat ya? Alhamdulillah. Tak ada yang apa? Rasa tak boleh bernafas kan? Orang Negeri Sembilan sebut tak boleh bernapeh kan? Kau tak boleh bernapeh pula. Tak, saya tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Raihan bin Husni ya. Saya dulu program pencetus ummah musim yang 2016. Boleh kata yang terakhir lah. Lepas ni mungkin ditukar lain atau tak ada lah kan. Jadi saya dulu daripada 9 orang, saya masuk final, saya nombor last. Saya final 4 orang, saya nombor last, nombor 4 ya. Nombor 4. Jadi alhamdulillah, hari ni hari kedua saya kat Muar ni, dan malam ni tak akhir lah, saya nak kena balik Negeri Sembilan juga malam ni. Saya orang Negeri Sembilan pure, orang Jawa cakap totok, orang Inggeris cakap ya. Mak ayah kahwin sekampung, memang Negeri Sembilan sejati lah. Tapi saya respect orang Johor ni, hebat ya. Bila mana lepas asar tazkirah, lepas tarawih tazkirah, dekat rumah balik karang bini pun tazkirah dia lagi kan. Hebat-hebat semuanya. Jadi insya-Allah, macam mana tuan dia bagi tahu tadi, 35 minit, 5 minit introduction, pengenalan, setengah jam ceramah. Tapi kalau siapa tak larat, saya bagi balik awal, saya habiskan awal lah. Awal setengah jam sebelum subuh, boleh? Marah ibu kita kan, ibu ramai hari ni. Lelaki ramai sebenarnya, cuma dia tak nampak sikit ya. Orang lelaki limunan tak ada lagu dah aja ya. Tapi alhamdulillah, surau cantik, aircon sejuk, kapet sedap, tenggelam dahi sujud, ramai datang, alhamdulillah. Siap letak Ali Cafe kat depan ni. Kalau Ali Cafe ni mau sejam tu ramah. Jadi saya tak buka Ali Cafe ni ya. Minum pun air mineral je lah. Jadi malam ni tajuk saya kongsikan senang saja. Tajuk dia Ramadan, adat lawan syariat. Bukan nak lawan, VS orang putih sebut versus kan. Adat dan syariat. Mana yang luar biasa, kita biasakan. Mana yang dah biasa, selagi boleh buat, kita percantikkan. Jadi saya nak sentuh 4 perkara je asas. Sementara masih ada berbaki Ramadan lebih kurang 12 hari ni. Pertamanya tentang makan. Makan dia tak lain tak bukan apa dia? Bazir Ramadan. Bazir Ramadan kan. Bazar Ramadan. Jangan sampai jadi bazir Ramadan, dan juga jangan sampai jadi bakhil Ramadan. Betul. Ada orang pergi bazar Ramadan, bila terlalu nak beli sampai jadi membazir, betul tak? Bila mana dia beli untuk makan diri dia sendiri. Semua dia nak beli kan. Dan saya tak cakap Negeri Sembilan sangat. Kalau saya cakap kan lagi lama cakap setengah jam tak cukup kan. Semua nak beli. Nampak kuih nak beli, nampak air nak beli, nampak anak dara orang nak minang. Faham tak? Bahaya ya kalau biarkan suami-suami kita pergi bazar Ramadan seorang-seorang, takut dicolek, tahu. Dicolek hatinya kan. Dan takut juga dia tak balik-balik, dan paling takut sekali dia hilang ingatan. Faham tak ibu-ibu, lelaki dia kuat hilang ingatan. Bila bini tak ada ikut, anak tak ikut pergi bazar, dia jalan seorang-seorang, hilang ingatan dia, lupa. Dia lupa yang dia ada bini dengan anak kat rumah. Itu je dia lupa. Tanda apa? Bila nampak anak dara jual, lebar senyum dia. Dia togur anak dara, dia senyum, dia kinyit mata, dia lambai. Itulah tanda lelaki pelupa, betul tak? Tapi orang perempuan lain macam pula, pengingat. Kalau dia dapat tahu, nampak gayanya 30 tahun lepas pun tak lupa lagi, betul tak? Abang 30 tahun lepas dekat bazar Ramadan tahun 2018 pukul 3.54 petang 45 minit dan 43 saat, dia kata kan, abang pergi mengatai dekat bazar Ramadan. Orang perempuan yang main, dia pengingat ya. Sebab itulah kita dengan orang-orang perempuan ni, bapak-bapak, jangan main-main janji dengan dia. Kita janji kita lupa, dia kita janji tak pernah lupa, kita tak janji pun dia kata kita janji, betul tak? Tu saya kata bila ulang tahun kahwinan, betul tak? Jangan buat pasal lupa, mengajuk dia seminggu kan. Tapi yang peliknya selalunya lah, bila ulang tahun perkahwinan, yang dapat hadiah isteri, suami tak dapat hadiah. Macam mana gaya tu kan? Lepas ni kita tukar, kita buat tukar-tukar hadiah. Tukar suka sama suka. Kita beli yang murah, bini kita mesti beli mahal punya kan. Jadi tuan-tuan,
Pergi bazar Ramadan, ceritanya kalau kita ada duit peruntukan RM30 pergi bazar Ramadan contohnya, kita beli RM15, ada lebih RM15, kita rasa kita dah berjimat, betul tak? Kita nak simpan duit tu, tapi jangan sampai 30 Ramadan simpan juga RM15 tu. Apa salahnya RM5 simpan, RM10 beli lagi makanan yang elok-elok, minuman elok-elok, sedekah kat jiran. Itu saya kata Ramadan pergi bazar nak kedekut sangat tak boleh, betul tak? Bila kita beli membazir untuk seorang-seorang tak habis makan membazir, tapi bila mana beli untuk kita saja, jiran tak merasa, orang surau tak merasa, orang-orang yang tepi-tepi jalan buat-buat kerja sampai lewat malam, contoh pos laju kan, siapa yang buka puasa kat van itu, sedekahkan pada dia orang. Itu namanya bazar Ramadan. Jangan sampai jadi bazir Ramadan atau bakhil Ramadan. Tapi antara benda yang dibincangkan dalam bulan Ramadan tahun ni tentang bagaimana orang yang meniaga di bazar Ramadan kalau orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh terdekat, tak semayang, tak tutup aurat. Mufti wilayah Persekutuan dia keluarkan kenyataan. Dia kata hukumnya dibolehkan, masih lagi harus untuk membeli makanan daripada orang yang buat mungkar pada Allah SWT, tak semayang, tak tutup aurat kan. Tetapi pastikan makanan yang dijual masih suci lagi penyediaannya. Selagi makanan itu suci, bolehlah beli. Tetapi ada tetapi, kita juga berhak untuk tak beli daripada orang tersebut. Kalau kita beli, kita niatlah, aku beli ni mungkin dengan duit ni dia tak cukup duit nak beli baju lengan panjang, moga-moga boleh beli baju lengan panjang. Aku beli ni mudah-mudahan dapat duit ni dia beli tudung, pakai tudung meniaga contohnya. Tapi kalau tak nak beli pun kita boleh mengelak beli daripada dia. Sebab itu kalau suami kita rajin pergi bazar Ramadan, beli benda yang sama aja, murtabak keras kejung tak boleh makan, dia beli juga. Ada benda pelik tu ibu-ibu. Pergi ikut dia pergi bazar, jangan pergi secara rasmi, pergi secara tak rasmi, ikut diam-diam. Mesti ada something wrong somewhere, orang Jawa cakap. Penjual tu mungkin anak dara, mungkin penjual tu kawan dia, mungkin penjual tu sedang mencari-cari calon suami, 2 tahun dah suami meninggal. Dia tahu walaupun tu aurat tapi ada sebab dia lain. Jadi kita ikut dia. Jadi itulah ya, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu Taala, jaga pemakanan kita. Punca orang malas ibadah, punca diri manusia tu rosak bermula daripada perut, betul tak? Terlebih makan buka puasa, kesan pada ibadah malam, betul tak? Terlebih terkurang makan ketika sahur, puasa tak larat. Perut main peranan, betul tak? Ataupun anak yang dalam perut, kurang ibadah ibu dia, kurang ibadah ayah dia, anak yang lahir daripada rahim, daripada dalam perut ni pun dapat kesannya juga, betul tak? Bermula daripada dalam perut. Ada ulama mengatakan antara yang terawal hancur bila kita dalam kubur nanti, kemaluan dengan perut kita. Dua benda tu yang apa? Yang banyak menyumbang kepada yang bukan-bukan. Itu pertama, bazar Ramadan. Carilah orang yang jual elok-elok, cari dan tolong. Sebab kadang-kadang kan saya beli kuih tepung gomak tu, kuih tepung gomak kan. Orang yang jual tu punya muka lagi dahsyat daripada tepung gomak. Bukan kata muka dia tu kejadian Tuhan, bedak dia tu, make up dia kan. Apa benda akak ni? Kau nak jual tepung gomak ke kau model tepung gomak? Saya kata kan. Hilanglah selera saya, memang tak belilah. Walaupun kuih dia nampak cantik, betul. Kalau yang pakai elok sopan dengan baju lengan panjang, dengan bagi salam, dengan ambil kuih masuk dalam plastik, bismillah, bismillah, bismillah. Orang yang semayang je boleh istiqomah nak masuk kuih dalam plastik, bismillah, bismillah, bismillah. Orang yang tak semayang tengok Allah ni tak ada masa nak cakap bismillah, 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 masuk bismillah. Orang tu kita sokong. Sebab apa? Kata guru saya, di bazar Ramadan itu ramai orang yang memerlukan bantuan daripada kita untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Kalau kita tak beli lebih sikit untuk sedekah, kita mungkin tak tolong seorang ibu tunggal yang menyara anak-anak. Kita mungkin tak membantu seorang lelaki yang nak menyara anak bini dia. Mungkin kita tak membantu anak yatim yang berniaga di bazar Ramadan. Jadi jangan terlalu kedekut, jangan terlalu membazir di bazar Ramadan. Itu pertama. Jadi Islam tak pernah larang dalam makan, jual beli di bulan Ramadan, tak ada masalah, ya. Makanlah, minumlah apa yang kamu nak di atas muka bumi ni, Allah sebut. Yang penting jangan membazir. Settle. Yang penting bendanya daripada yang suci. Pernah orang marah saya, ibu-ibu. Dia kata, saya tegur dia. Saya kata dia meniaga pakai tudung, pakai baju lengan pendek. Dia kata, ustaz ni bising betul lah. Dia kata, apa bodoh lah, kecoh benar. Dia kata, untung orang tutup kepala, okey lah tu, rambut tak jatuh. Kau pakai tudung sebab tak nak rambut jatuh rupa. Rugi betul cakap. Tapi pakai lengan pendek. Jadi saya kata, akak cakap macam tu, saya bagi contoh satu. Saya tanya soalan pada akak. Akak dekat rumah ada tandas tak?
Takkan rumah tak ada tandas, tak teruk sangat. Dia kata, Ustaz, akak ada pergi tandas tak buang air? Confirm lah ada buang air, dia kata. Apa perasaan akak bila mana pergi tandas, buang air besar, air kecil, tandas ada bumbung, tak ada dinding? Dia kata, Allah Akbar. Terus dia, tak apalah Ustaz, pergi dia. Sebab apa? Kalau Tuhan cakap tutup aurat, tutup semua yang Tuhan suruh tutup tu, baru dia kata tutup. Bukannya boleh ambil sekat-sekat. Kalau baju ketat pula, tak ada kira tutup. Dia tak boleh Islam ni ambil sekat-sekat dia kan. Boleh ke buka puasa pukul 6.50 minit petang, awal sikit? Tak boleh. Sebab tak menepati apa yang Tuhan dah tetapkan. Siapa yang terlalu rajin solat awal waktu, sebelum waktu pun tak sah solat dia, betul tak? Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Solat kena waktu dia tepat. Tak boleh awal 5 minit waktu, tak boleh. Itu yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ni yang jadi masalah selalu apa? Tadarus Quran, betul tak? Tadarus itu bagus kan? Buat baca Quran dalam bulatan. Yang tak bagusnya cara pelaksanaan dia, betul tak? Ada tempat biarlah tajwid tunggang langgang. Yang penting setiap 10 hari khatam 3 kali, dia kata. Ustaz pun khatam sekali je. Koman Ustaz, dia kata. Koman Ustaz ni, kata. Sedangkan matlamat kita bulan Ramadan melebihkan membaca Al-Quran, tetapi bacaan yang berkualiti bagus. Bukannya kejar khatam bacaan ke laut, bukan. Tak. Kata alim ulama, tak ada aibnya kalau tak habis khatam dalam bulan Ramadan. Yang aibnya kalau khatam banyak kali, baca tak serupa orang tak serupa orang baca, kan. Baca tak sepatutnya cara yang orang Islam patut baca. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, tadaruslah, saya sokong. Nombor 2, tadarus. Masalah kalau dekat tempat saya, kampung-kampung ni, bila dia buat bulatan tu, malam pertama, malam kedua, dia campur siapa-siapa dia campur. Bila dia dah dapat egu dia, yang terror-terror baca Quran, yang lemah-lemah tu seorang pun tak nak ambil duduk bulatan ni, betul tak? Itu kita tak nak pilih kasih, betul tak? Semua orang berhak untuk join tadarus. Mula dah mengelak-ngelak lah sekali, pergi ke siapa? Pergi ke ustaz. Ustaz yang menghabiskan, tak apa. Dalam tadarus tak semestinya seorang kena satu muka, tak. Kalau kita ada dalam kumpulan kita yang lemah, kita bagi je dia baca 2 baris, 3 baris, dia nak rasa nampak mengangkat-angkat kan. Kita cukupkan mana yang dia kurang tu, kita baca lebih sikit, apa. Sebab kita baca lebih bagus. Bukannya dia baca lemah, kita inaya dia, biar dia baca. Ataupun kita gelakkan dia. Apa benda kau ni, dia kata. Baca lidahnya lain macam benar, kata kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang baca Quran mengangkat-angkat lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, baca mengangkat-angkat itu ada pahala je di sisi Allah SWT. Yang baca hebat mahir tu, kalau pandang rendah orang, boleh jadi pahala tak ada, betul tak? Buat perkara-perkara ibadah tapi riak. Buat perkara ibadah tapi menyakitkan hati orang. Orang Negeri Sembilan ni, orang Malaysia lah, bukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak kena negeri sendiri kan. Negeri Sembilan ni hebat. Walaupun negeri dia kecil kan, tapi negeri dia ada 9. Johor tak panggil negeri 7, negeri 8. Tapi lemahnya Negeri Sembilan ni pokok tak banyak. Betul. Pokok dia ada 3 je. Apa pokok dia? Pokok dek kau lah. Pokok dek Dan lah, pokok dek dia lah. Orang Negeri Sembilan kalau malah nak layan orang, pokok dek dia lah. Tapi dalam Islam perlu ambil tahu orang sekeliling kita, jangan sampai membuka aib orang. Betul perlu. Jiran tak semayang, kita perlu ambil tahu tak semayang dia kan ini. Bela anjing pula. Peluk-peluk anjing pula, kita ambil tahu. Sebab tu tak boleh guna sangat peribahasa ni. Jaga tepi kain orang ni. Jaga tepi-tepi kain itu ambil berat sebenarnya. Supaya tak masuk neraka, kita nak selamatkan orang daripada tercampak dalam neraka. Yang salah jaga hal dalam kain orang. Laki orang tu bagaimana nak ambil tahu. Bini orang tu berapa omeh kat kaki, kat tangan dia nak tahu. Itu salah. Tapi kalau ambil tahu bab tak solat, bab tak nak pergi masjid, tak solat Jumaat, suami dia kan duduk depan rumah relax, jelas-jelas tak sembahyang Jumaat, kita kena nasihatkan. Biarlah pahit benda tu, dia kena telan, kita kena telan. Cara dia banyak. Kalau orang tak nak solat ni, pertama nasihat. Kalau tak terima nasihat lah, banyak kali pun tak terima, kita kena tukar teknik kita. Buat macam mana? Buat lain pula cara dia. Kita pergi semayang depan dia, tunjuk kat dia depan dia semayang. Tapi nak semayang macam mana depan rumah pula kan, semayang. Kalau contohlah suami sendiri, isteri sendiri lihat nak semayang, semayang kat depan dia. Kalau tak boleh juga, buka ceramah-ceramah ustaz yang cerita pasal kematian, pasal solat, pasal belik dia ular tu, buka kuat-kuat depan dia. Tak boleh juga, pergi cari lilin sebatang per liter satu, hidupkan api dia. Mesti dia tanya, kau apa hal ni? Cakap kat kita kan, suami kita kan, elektrik ada, pergi pasang lilin. Tak ada bang, saya saja nak cuba letak api kat tapak tangan 3 saat. Kata kan, ni api lilin letak 3 saat. Panas bang, dia kata.
Baru lilin dunia 3 saat pun tak tahan. Macam mana kalau tak semayang nak duduk neraka sehari? 1000 tahun kat dunia kata. Ustaz cakap kata dia. Kena sambung ni, ustaz cakap. Mungkin boleh. Betul tak? Jaga tepi kain sebenarnya. Tepi-tepi kain itu ambil tahu sebenarnya dalam Islam. Takut Tuhan tanya kita balik. Kenapa jiran kau tak semayang? Kenapa jiran kau tak pernah solat? Kenapa jiran kau tak semayang Jumaat? Kau tak pernah tegur. Siap kau. Macam itulah. Allah SWT akan bertanggungjawabkan. Kita semua ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Sama-samalah kita memperbaiki hubungan sesama kita. Itu nombor 2, tadarus. Bacalah. Yang lemah campur sekali dengan yang power. Yang power betulkan yang lemah. Yang lemah jangan ego tak nak belajar. Orang kata ha dia pun nak ha dia kata kan. Dia tak boleh beza kan, dia campur dua-dua sekali. Kha dengan ha tak boleh beza. Duduk tengah-tengah. Kha lah. Ha lah. Ha lah. Itulah orang betul kan, kita ikut betul tak? Orang muncung kita muncung. Macam saya masa belajar Quran dulu nak dengungkan bacaan kan. Hanya muat sekeping kertas dia masuk. Macam ni lah Tok Guru saya buat. Selagi kertas tu masuk longgar keluarnya, tak menepati piawaian bila baca dengung tu. Miu wara contoh kan. Miu kertas keping ke kita A4. Tak boleh buat lagi kita A4. Macam tu belajar. Maknanya belajar Quran ni kena sampai mati. Sentiasa memperbaiki bacaan kita dalam Quran. Kerana dalam semayang pun kita kena baca Al-Quran. Baca Al-Fatihah itu rukun solat, betul tak? Kalau tak baca Fatihah pun tak pas lagi. Umur dah 65, 67. Tapi tak apa. Orang Negeri Sembilan cakap apa? Biar lambek mulo, jangan tak mulo langsung. Betul tak? Ustaz, SN ni umur 67 tahun, malu nak mengaji. Mana malu? Malu nak mengaji kau, malu nak masuk syurga sok. Bila nak masuk syurga tapi tak cukup pahala. Malulah sekarang, tak apa. Jangan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang ada di padang mahsyar. Malulah sekarang. Saya, anak-anak murid saya mengaji Quran kaum ibu, daripada umur yang pangkat nenek ke saya, pada saya pun sampai ke pangkat kakak ada. Tiap-tiap minggu hari Sabtu diorang mengaji. 9-10 orang istiqamah. 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih, paling tua umur 70 lebih. Nenek. Suara pun dah tak keluar tapi bacaan bagus. Dia nak baiki bacaan dia lagi. Sedangkan bacaan dia dah bagus. Jadi jangan malu. Al-Quran ni ilmunya luas. Kalau kita rasa kita dah power tajwid, makharijul huruf, makhraj huruf kita mungkin tak sempurna lagi. Atau kadang-kadang ada orang jawab kan, orang lelaki lah selalu. Dia kata kan, kita malas nak tadarus. Bang, tadarus bang. Allah, ustaz baru nak makan garam dah sibuk nak suruh orang tadarus, kata. Saya dah makan garam dulu sebelum ustaz, dia kata. Saya umur 7 tahun dah khatam dah. Sekarang umur berapa? 67 tahun. Sekali je khatam dulu. Khatam kecil-kecil lain dengan khatam dah besar, betul tak? Khatam kecil-kecil settle bacaan 30 juzuk, khatam kan? Bunga telur, pulut kuning. Khatam dah tua ni lain. Khatam dah tua ni penuh dengan ilmu di dada, betul tak? Kita dah belajar tajwid, dah belajar makharijul huruf. Itu khatam sebenar. Dan khatam pun teruskan lagi bacaan. Teruskan lagi. Apa salahnya isteri-isteri cabar suami? Contohnya lah, cabar. Saya cakap dia pandai kan. Cabar suami. Abang khatam hafal 30 juzuk. Bukan baca, hafal 30 juzuk. Hafal 30 juzuk habis, saya bagi kahwin lagi seorang. Cahaya cakap dia orang sebenarnya. Dia hafal 30 juzuk sampai masa habislah. Dia nak mengapai berapa tahun, umur dah 75 tak boleh lah kan. 70 lebih, bagilah semangat contohnya. Abang habis 30 juzuk, saya bawa pergi umrah. Saya belanja duit berhenti saya pergi umrah. Bagi semangat antara satu sama yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kedua. Yang ketiga, Ramadan ini yang orang selalu terlepas pandang. Saya suka ingatkan dalam beberapa kuliah saya bulan Ramadan ini tentang sahur. Sahur di bulan Ramadan. Ada orang sahur pukul 1 pagi. Sah tak ustaz? Sah, tapi berkat tak sama. Kan betul tak? Kita nak masuk syurga, patut boleh dapat syurga yang atas sekali, kita pergi masuk bawah sekali. Dalam ibadah ni memang kena tamak, betul tak? Yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan, yang Nabi SAW anjurkan, sahur yang paling menepati piawaian, yang paling baik sekali, yang berkatnya dah betul-betul ada berkat sahur, sekurang sejam sebelum waktu subuh. 40 minit, 30 minit, 20 minit sebelum azan subuh, itu waktu paling baik sekali. Kemudian 10-15 minit terakhir itu masih boleh sahur. Waktu imsak itu cuma terkejar-kejar, betul tak? Waktu tu waktu berjaga-jaga. Jadi bangunlah, paling kurang pun sejam sebelum subuh dah bangun, pandai lauk, siapkan makanan. Setengah jam sebelum azan kita dah duduk atas meja, kita dah baca doa, kita dah istighfar, kita makan. Habis makan, sambung lagi, kita siap-siap bersihkan diri, tunggu azan, banyakkan istighfar. Itu tuntutan dalam Al-Quran sebut. Orang-orang yang ada ciri-ciri ahli syurga pada diri dia, orang yang gemar beristighfar pada waktu sahur. Walaupun bukan bulan Ramadan,
Bulan Ramadan kita kena bangun selepas bulan Ramadan, bulan-bulan lain kita dinasihatkan, digalakkan bangun sebelum azan subuh. Apa nak buat? Bersihkan diri, duduk, istighfar banyak-banyak. Kerana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir ayat, antara ciri-ciri ahli syurga, al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang gemar beristighfar pada waktu sahur. Jadi waktu sahur tu selain daripada makan, istighfar kena banyak. Sambil makan istighfar, isteri-isteri sambil basuh pinggan istighfar, betul tak? Ini yang kurangkan pahala kita bila mana tengah masak beleteh, tengah basuh pinggan beleteh, rugi. Kalau istighfar dapat benda lain tukar kan. Kalau geram kat suami tu kan, istighfar dalam irama leteh. Macam mana nak buat tu? Saya pun tak tahu. Tapi biasa kita, abang ni cuba istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Beleteh tapi keluar istighfar, dapat pahala. Daripada marah abang, marah suami, marah anak, kucing melintas kena marah, cicak berbunyi kena marah, buang. Keberkatan makanan yang isteri masak tu kadang-kadang bukan pada hasil gaji suami. Suami kerja dia elok dah, suci, hasil dia tu halal. Kemudian sampai kat tangan kita beli ayam yang betul sembelih elok. Sampai penyediaan tu masalahnya. Bila memasak tak baca doa kan. Bila memasak beletih-letih, marah-marah, mau carut-carut, ada kes carut suami apa semua. Hilang keberkatan makanan. Patut sambil makan tu zikir kan. Jangan nyanyi lagu Tok T pula. Tok T pun dia tukar lah, ada zikir pula kan. Hasbi Rabbi Jalallah sekali lah. Yang penting jangan ting ting tang ting, tak nak lah macam tu kan. Bukan kata salah dia, tapi tak dapat pahala kan. Sebab dulu-dulu zaman nenek-nenek saya kan, zaman-zaman mak-mak dulu, kalau tidurkan anak sedap aja dengar kan, walaupun suara tak sedap kadang-kadang tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sampai sekarang bila lalu kat belakang-belakang rumah, kat kampung-kampung saya tu, dah tukar dah cara tidur kan cucu, tidur anak. Ting ting tang ting tara ting 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 tang ting, apa agaklah ya, tukarlah. Janganlah yang bagus tu teruskan. Tu saya kata, ada pula ustaz la ilaha illallah macam tu, biarlah, yang penting disebut la ilaha illallah. Lagu tu lagu cara dia kata kan. Jadi banyakkan bulan Ramadan ini dengan apa? Sahur menepati waktu. Jadi bangun sejam sebelum subuh, makan setengah jam sebelum subuh 40 minit, doa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Itulah yang dituntut buat ketika waktu sahur. Kalau orang marah saya, kata ustaz, kalau dia nak juga sahur pukul 1 pagi, adakah sahur dia tak diterima? Sah sahur dia, tapi tak sama pahala dia, betul tak? Kalau kita tengok iklan Trivago tu pun kan, hotel yang sama harga berbeza. Siapa yang nak buat kerja gila, hotel dah murah yang sama, pergi beli juga yang mahal punya harga. Hotel yang sama harga berbeza, ikutlah Trivago kan. Sahur yang sama, pahala yang berbeza, berkat yang berbeza. Nak bangun pukul 1 pagi ke pukul 5 pagi, 5:15 pagi? Bangun yang 5 pagi. Disebutkan cabaran dalam bersahur adalah untuk bangun ketika waktu yang kita tak biasa bangun, betul tak? Kita mana ada bangun bulan-bulan lain, 11 bulan yang lain tu, bangun makan 5 pagi, 5:30 pagi, tak ada. Kita tak pernah buat pasal makan pukul 5 pagi bulan-bulan lain, betul tak? Tapi Ramadan itu ujian. Allah nak kita tidur 3 jam dah kena bangun. Itu ujian yang balasan dia sangat besar. Sebab apa orang ramai yang sahur awal ni? Sebab dia malas nak bangun. Sahur pukul 1 pagi, tidur bangun subuh je. Rugilah. Keberkatan tak dapat seperti mana yang dijanjikan. Sahurlah. Dan sunnah sahur, tuan-tuan dan puan-puan, sahur mestilah disunnahkan, dilewatkan sahur lebih baik. Cuma jangan sampai tak sempat makan. Sunnah dilewatkan sahur di penghujung malam, nak masuk subuh dah. Nombor 2, diberatkan makan dalam sahur kita tu, sebab kita nak tampung siang besok. Kita ni kadang-kadang nak diet tak bertempat. Orang tanya orang rumah kita kan, kau sahur makan apa sayang? Sayang makan apa? Makan Nestem je lah. Bukan main sikit makan buka puasa 3 pinggan kodok balik. Apa guna Apa guna Tak ada guna dah. Dia puasa ni sebenarnya, ibu-ibu, bapak-bapak, dia bukannya puasa siang. Malam tu pun penentu kita puasa ke tidak. Sebab puasa ni nak rasai kesusahan orang-orang yang kurang makan berbanding kita seluruh dunia ni. Umat Islam ni yang tak Islam sekalipun, bila orang Islam semua seragam puasa, jadi kita sama-sama lapar. Bila buka pun kita sama-sama ringan buka kita. Sebab apa? Ramai yang puasa sampai buka puasa pun tak ada makanan untuk buka, betul tak? Kita makan lebih-lebih. Macam mana kita rasa kita merasai kesusahan? Jadi makan ringan-ringan. Bila buka puasa. Sahur boleh berat sikit, okey. Nak tampung 12-13 jam. Buka disunahkan
Jangan salah cakap, ustaz bahaya salah cakap. Bila sahur dilewatkan, ustaz salah cakap. Berbuka disunahkan, dipercepatkan buka. 6.30 orang buka, batal lah puasa. Jaga-jaga kalau kita nak cakap. Puasa disunahkan menepati masa azan, secepat mungkin kita puasa. Kita buka puasa, kan? Jangan tangguh-tangguh kalau tanpa sebab. Jadi buka puasa menepati waktu, makan buka puasa diringankan. Sebab apa? Kita ada banyak fardu. Fardu maghrib, kan? Fardu isyak. Kalau terlalu kenyang nanti, isyak dengan maghrib 5 minit jarak dia. Maghrib pukul 8.30, isyak 8.35. Apa? Itu antara benda tercela tu. Seolah-olah menjamakkan solat dalam keadaan kita tak perasan. Nabi cela benda tu. Jadi maghrib, isyak, tarawih, witir, lepas tu balun. Ni sebenarnya cakap, kalau boleh pun berpada-pada lah, jangan balun sangat, kan. Ini tidak, bila kat kampung-kampung tu, ibu-ibu, bapak-bapak kat rumah dah makan banyak. Ini cerita orang lelaki. Orang perempuan kadang-kadang dia sembahyang kat rumah, dah makan banyak buka puasa. Sampai masjid untuk moreh, JK dah siapkan air dulu. Itu untuk moreh sebenarnya. Tapi tak sorok, letak kat meja depan. Kopi O 1 jug, teh susu 1 jug, Nescafe tarik 1 jug, kuih 3 pinggan. Dia datang masjid awal bagus dah. Dia pun setting duduk atas kerusi, lagi 15 minit nak azan isyak. Sedap pula kopi tu, bertambah-tambah 2-3 cawan. Oh, cekodok sedap pula. Untuk moreh tu, dia tibai dulu. Tak apalah, nak isi masa, nak tunggu azan, kata kan mak-mak. Sampai masa sembahyang isyak, tarawih dah lelap-lelap mata dia dah. Ustaz baca pendek pun marah ustaz. Ustaz ni baca panjang betul lah. Aku rasa dia tempat lain laju lagi. Padahal sama je. Perut dah kenyang, semua salah, betul tak? Macam tempat saya pernah pergi. Saya baca muka surat depan Al-Baqarah. Saya baca 2 baris, turun. 2 baris, 1 rakaat. 2 baris, 1 rakaat. Pendek lah 2 baris kan. 2 baris, 2 baris. Dia kata, ustaz ni baca panjang, orang penat puasa siang. Saya baca pendek. Baca ayat lazim. Alam tarokai wailul likulli humazatil lumazah. Baca li'ila fi Quraisy. Apalah ustaz ni, belajar sampai Jordan, negara Arab, luar negara, surah depan pun tak hafal. Surah pendek je, dia kata. Lebay kampung, kata dia. Saya tanya, apa yang kau nak sebenarnya? Kau nak aku offkan sembahyang tarawih masjid? Dia kata, tutup gelap-gelap tak sembahyang seorang pun, dia kata. Jadi sebenarnya kadang-kadang ibadah tu bukan masalah imam. Imam baca tak sedap ke, imam orang lama ke, orang tak. Kita sendiri yang tak ringankan diri kita untuk ibadah. Ringan perut, ringan roh kita ni kan. Banyak fikir. Antara perempuan kalau semayang terganggu sebab banyak fikir, hari ni dah masak sedap, esok nak masak lebih sedap lagi. Sedangkan Ramadan pesta ibadah, bukan pesta makan sampai nak muntah, betul tak? Sebab kadang-kadang kita ni, orang isteri ni nak berehat Ramadan sebenarnya. Masak simple-simple untuk ringankan tugas. Malam tak penat nak ibadah, nak bangun qiyamul lail, nak pergi tarawih. Ini tidak, masak daripada pukul 5 sampai 7 petang. Siakap 3 rasa. Lagi masak merah. Dah standard kedai tom yum dah kan, kedai-kedai Thailand kan. Malam dah penat nak ibadah, betul tak? Apa nilai yang makan sedap-sedap, malam tak ada ibadah. Jadi relax je. Minta kat suami, bang, hari ni saya nak tutup dapur, abang beli makanan, saya nak ibadah. Sian, saya pernah jumpa orang yang tak larat sembahyang tarawih, terlelap ahli keluarga sendiri, terpejam-pejam. Kenapa? Penat melayan perut orang nak makan buka puasa tu. Betul. Lagi umur kita dah banyak kan. Atau suami sekali, bini penat masak, kita ambil alih masak sekali. Lesen tu, masak sekali tu setahun cerita tak habis. Masak sekali tu sebulan mood isteri kita baik. Kalau masak 3 kali, silap-silap bagi borang desain. Gurau aja. Live ni main. Pasal ni gurau aja. Maknanya ringankan kita punya beban bulan Ramadan. Beratkan ibadah, ringankan urusan dunia supaya ibadah kita tertanggung dan berhasil. Jadi penutup dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT, nombor 4. Apa benda yang orang lebih utamakan adat berbanding syariat? Nombor 4, mengutamakan puasa daripada solat pada anak-anak. Biasa jadi itu tak? Anak dia puasa bukan main, menjala-jala terlantai, nak buka pun tak bagi. Jangan, malu kat ayah kang. Jiran kanan anak dia tak pernah buka lagi, dah 18 hari dah. Jiran kiri pun tak buka. Kau jangan orang ada, bukan malu aku, dia kata kan. Paksa anak umur 5 tahun. Tapi bila solat dia biarkan anak dia berlari sana, berlari sini, panjat tiang masjid sampai atas sekali. Orang dulu panjat pokok kelapa, budak sekarang panjat tiang. Bakar mercun dalam masjid. Apa? Mak dan ayah kalau dia dah didik anak dia semayang elok-elok, dia dah disiplinkan semayang waktu tak boleh bising, semayang waktu yang kena bagi tumpuan, bawa lah pergi masjid mana, automatik dia takut kalau tengok orang solat. Betul tak? Tengok orang solat tak boleh bising. Dia yang bising tu kadang-kadang sebab tak disiplinkan dengan solat. Dia bagi dia solat tu tak ada benda. Puasa penting. Jadi macam mana nak didik anak dalam puasa dan solat? Nabi sebut dalam hadis yang maksud dia macam mana?
Anak kita ni daripada kecil kita didik dia solat. Umur 7 tahun, tegakkan solat dia 5 waktu. Kemudian Nabi bagi masa sampai 10 tahun, lebih kurang 3 tahun, untuk disiplinkan dia supaya tak tinggal solat. Genap 10 tahun kalau dia tak nak solat, bukan dijadikan pilihan utama, dibenarkan jika perlu untuk rotan dalam bentuk mendidik pinggang ke bawah, bukan sampai berkesan. Tapi kalau kita sendiri pun tak didik anak betul-betul, cukup-cukup 10 tahun nak rotan, anak patut cakap ke ayah, ayah dulu tak jaga aku betul, tak didik saya betul-betul semayang, patut ayah yang rotan diri ayah sendiri. Yalah, betul tak? Dengar Nabi kata boleh rotan, pakat nak rotan je anak, salah kadang-kadang. Semak apa kita buat 3 tahun, betul tak? Nabi bagi masa 7 tegakkan solat, 8, 9, 10 tahun kalau tak nak, terpaksa sangat, baru rotan untuk mendidik. Apa tujuan Nabi kata tu? Maknanya solat adalah tiang agama, solat adalah perkara yang lebih berat daripada segala perkara. Zakat tak payah nak latih daripada kecil, tunjuk kita bayar zakat, rajin sedekah, nak ikut dah, kan? Mengaji Quran slow-slow. Tapi semayang, as-solah imaduddin, solat adalah tiang agama, beratkan. Tapi tak salah, kalau kita dah ajar anak kita solat elok-elok daripada kecil, puasa tu kita seiring sekali kan, 5 tahun 6 tahun ajar dia puasa, 7 tahun 8 tahun dah boleh penuh, alhamdulillah. Tapi jangan jadikan keutamaan puasa sampai solat tak pedulikan. Saya dah tengok dalam kalangan orang terdekat dengan saya lah, anak puasa memang nombor 1, sampai semayang dia tak tarik anak dia biar anak dia tengok TV, tengok gadget, berlari-lari memekak-mekak, biar. Sebab apa? Dia pandang puasa tu lebih nampak grand lagi. Solat dia kata, puasa ni malu kalau aku anak tak puasa. Tak. Mana lebih penting? Saya sebut solat. Boleh tak latih puasa dalam masa sama? Lebih baik solat dan puasa. Bukti dia apa, tuan-tuan dan puan? Kita ramai kenal orang dalam hidup kita yang puasa Ramadan bukan main bagai nak rak, tapi bulan lain tak semayang, betul tak? Puasa je dia semayang. Apa jenis orang? Ramadan aja tutup aurat, bulan lain tak tutup aurat. Apa dia tu? Sebab itulah kata guru saya, orang kalau solat dan solat dia betul-betul punya solat, dia takut nak buat benda mungkar, insya-Allah dia tak tinggal puasa. Tapi kalau orang yang berpuasa beria-ria, belum tentu dia solat, betul tak? Ramai yang puasa tapi tak tutup aurat, yang puasa tapi tak solat. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu disebut dalam Al-Quran. Jadi latihlah anak kita. Solat, puasa pun bagi ikut sama-sama sekali dengan solat. Betul. Kadang-kadang kita jangan marah anak-anak kita ni. Kita kata anak aku ni buai sangat, bukan buai. Kita tak letakkan solat itu supaya dia takut dengan solat. Solat itu benda yang tak boleh bising. Kalau kita latih dia kecil, dia tahu solat tak boleh bising. Saya bagi contoh kat ibu-ibu, bapak-bapak. Anak-anak zaman sekarang, saya banyak buat program motivasi budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah. Antara yang luntur dalam diri anak-anak kita zaman sekarang, benda simple, asas. Anak-anak sekarang kalau jalan depan orang tua nak tunduk cukup susah, betul tak? Zaman kita dulu 90-an, zaman saya membesar dulu, kenal tak kenal, asal orang tua automatik dia macam tindak balas automatik tu kan, automatik nak tunduk, dia siap tangan lagi tu, macam orang berzapin tu. Zaman sekarang ustaz tak ustaz, imam tak imam, aku langkah je. Kampung saya dekat depan imam dia bakar mercun. Masjid kampung kan ada tingkap kat depan ruang imam tu, dia bakar mercun depan tingkap tu, sengaja apa tak tahulah. Bukan mercun bola, mercun telur tu. Boom. Kalau imam meletak Allahu Akbar, oh pocot habislah, batal lah. Oh pocot mak kau. Bukan disebut nama Allah. Kalau Allah okey. Itu pun kalau bergerak banyak kali Allah bersilat habislah kan. Allah okey boleh terus ni, kalau oh pocot mak kau habislah. Lepas habis bagi salam, saya tegur anak-anak yang main mercun, ibu bapa ambil peranan sikit. Senyap kejap. Senyap lepas 2 rakaat tu dia bakar dalam masjid pula. Ingat bakar depan tak boleh, bakar belakang dia bakar. Bukan luar, dalam pekarangan masjid kat koridor tu. Bayangkan ruang tertutup bila bakar mercun telur tu. Boom. Masih baik tadi meninggal sikit jantung. Itulah anak kita sekarang kan, nak tunduk payah, nak jalan depan orang tak tunduk. Kenapa? Tanya balik diri kita. Cara sistem sekarang mungkin pentingkan pelajaran akademik, adab tak ada mungkin contohnya kan, ataupun akhlak letakkan kemudian, kejayaan akademik lebih utama. Tak, akademik penting, akhlak itu yang membentuk akademik yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara benda 4 perkara ya. Kita kena ingatlah, jangan buat benda yang keutamaan ditinggalkan, benda sampingan diutamakan. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, biasalah bulan Ramadan ni antara benda yang kita nak kena jaga ada benda penting yang kita kena jaga bulan Ramadan ni. Yang paling besar sekali saya sebut sabda Nabi SAW dalam satu hadis. Maksud dia macam mana? Tidak akan lurus perkataan seseorang manusia itu sehingga lurus lidahnya.
Lidah dia nak bercakap benda yang betul, lurus lidah dia, luruslah. Dan tidak akan lurus lidah seseorang manusia tu sehingga lurus hatinya. Maknanya hati, lidah, perkataan, itu kena jaga tu. Maknanya berpunca daripada hati kita. Jadi dalam Islam, tolong tuan-tuan dan perempuan, inilah adat yang tak betul sejak zaman-zaman. Tolong padamkan dalam kamus hidup kita, tiada istilah dalam Islam benarkan berbohong. Betul tak? Orang Melayu suka sebut apa, orang Malaysia? Bohong sunat. Bohong sunat tak apalah. Tipu bini bohong sunat tak apalah. Bohong sunat adalah bohong sunnah. Bila kita sebut bohong itu sunnah, bohong itu diajarkan oleh Nabi SAW. Wa iyazubillah. Bohong, mana dia Nabi ajar berbohong? Nabi tak benarkan berbohong walaupun dengan budak-budak kecil, umur 2-3 tahun tak boleh. Nabi tak benarkan berbohong. Jadi padamkan daripada hidup kita. Bohong sunat tak ada. Cuma yang dibenarkan 3 keadaan. Dibenarkan bermuslihat. Bukan bohong, muslihat. Yang pertama, ketika berperang dengan musuh Islam di medan perang. Zaman Nabi lu berperang, kalau sahabat yang dah tua, rambut putih beruban, dia akan warnakan rambut dia warna hitam. Kita tak boleh sekarang saja. Kalalah rambut ungu ke hijau, ren ke, perempuan perang ke, hitam diharamkan. Kerana hitam penipuan. Betul? Selagi tak menghalang air semayang, selagi tak apa, perempuan berhias untuk suami boleh. Ungu, hijau, kelabu, pelangi 7 color buatlah. Lelaki pun boleh, cuma lelaki kena elak. Sebab dia apa? Dia kepala tak bertutup, orang nampak takut fitnah. Tak sedar diri, dah tua-tua, color rambut lagi. Orang perempuan dia bertudung. Untuk suami boleh. Yang penting daripada bahan yang halal, tak halang air semayang, color lah. Yang penting bukan warna hitam. Syarat ketiga, color lah. Tak salah umur 70 dan nenek-nenek moyang-moyang pun tiba rambut ungu kan. Suami rasa muda balik tu, bawa honeymoon kita. Jadi pertama, ketika medan perang boleh bermuslihat. Yang kedua, mendamaikan dua pihak. Contoh kita surau, A dengan B bergaduh, ajak bincang pun tak okey. A dengan B ni datang C. C kata A, B nak jumpa kat warung, ajak minum-minum. B, A nak jumpa dekat warung, kita minum sama-sama sekali dengan aku, jom saja-saja lepak. Dia pun okey, minum, makan free, siapa tak nak makan. Makan-makan, tiba borak-borak, dah okey dia, baik dia. Itu boleh. Dan yang ketiga, menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri. Bukan kahwin lagi seorang tak bagi tahu bini, tu tak masuk dalam list. Rumah tangga yang sedia ada, nak jaga keharmonian dia. Contohnya bini kita kahwin 15 tahun tak pernah masak. Lama 15 tahun kahwin tak pernah masak. Satu hari dapat hidayah nak masak contohnya. Dia beli kepala ikan jenahak. Dia nak masak apa kepala ikan jenahak? Ibu masak kari sedap kan, masak asam pun sedap kan. Tak kisahlah. Jadi bila baru dapat ilham nak masak, 15 tahun kahwin tak pernah masak, dia pun tengok resepi dekat Google, nak kacau-kacau lauk sambil tengok resepi, kacau lauk sambil tengok resepi. Sekali tangan duk kelang-kelibut, tertampak bekas garam, satu bekas tumpah. Soalan untuk orang yang memasak dan tak memasak, boleh adjust lagi tak ibu-ibu? Tak boleh dah, jangan cakap boleh. Kalau boleh tu nampak benar tu. Tak boleh adjust. Setengah bekas pun kalau tumpah pun habis. Sebab saya ada pengalaman. Ketika bujang tu duduk rumah sewa, kawan serumah masak kari ayam, tertampar bekas, macam bekas kuih raya kecil tu, setengah tumpah. Suku lebih kurang garam. Tambah air, bubur, gula, memang rasa pelik lah. Jadi satu bekas tumpah. Jadi masak, suami balik pun, suami pun belik tengok bini dia masak. Dalam hati, 3 kali Jumaat ke tinggal bini aku ni, dia kata. Tak apalah duduk. Bini pun senduk nasi, bubur ikan, bubur kuah. Bang, silakan makan. Suami pun bismillahirrahmanirrahim makan. Masa tu nak uji, masa tu kita gunakan muslihat ini. Jangan kita cela makanan tu, kita jatuhkan semangat isteri kita, kita tunjukkan yang kita tak bersyukur pada Allah SWT. Jangan. Makan buat steady je. Makan, isteri pun tanya, sedap tak bang? Sedap sayang, very delicious kata dia kan. Bini pun belik. Bini pula dalam hati, laki aku ni tinggal 3 kali Jumaat pula ke kan? Allah. Orang perempuan suka mencabar kan, dia lagi suka menguji. Dia ambil nasi, dia bubuh kuah banyak lagi. Bang, makan bang. Tengok abang selera kan. Suami dah punah aku kata. Makan lagi. Sedap bang. Sedap sayang. Very, very, very delicious. 3 kali very. Cukup 3 kali, dia geram kan. Kali ketiga, suami aku ni macam tak mengalah pula. Tengok kan. Ke lidah, ke mata, tak tahu lah. Dia ambil nasi sikit je, tapi kuah banjir. Ambil kuah banjir. Suami pun bila suruh makan tu, suami dia makan steady muka makan. Bini dia tanya lagi, tapi cukuplah 3 kali kan. Itu 3 kali muslihat cukuplah. Isteri pun tanya, sayang, abang sedap tak abang? Sedap sayang, very, 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 very delicious, dia kata. Your curry is very delicious, dia kata. Tetapi ini, cara nak tegur manusia, jangan teruskan tegur benda yang negatif, benda yang menjatuhkan semangat. Sebut positif. Cantik, sedap, manis, elok. Kemudian masukkan satu perkataan yang ajaib. Apa dia? Tetapi. Suami dia cakap apa? Sedap sayang, memang sedap. Tetapi inilah kali pertama. Tak cakap masin terus.
Tetapi sayang, inilah kali pertama abang hidup 45 tahun, abang makan ikan. Kali pertama abang makan ikan yang mati lemas di laut, tertelan air laut sangat banyak, sampai daging ikan pun melekat masin. Automatik isteri tak kecil hati. Dia tahu suami dia bersyukur, suami dia menghargai usaha dia memasak. Cuma suami dia tegur, suruh penambah baikkan. Cubit manja je, tak adalah mengajuk sampai makan kedai 3 hari kan. Okeylah, itu dia. Jangan banyakkan benar nak bohong sunat bulan Ramadan, tak ada. Kurus pahala puasa kita kan. Jangan sikit-sikit nak kata orang tak baik, jangan. Sebab ada orang kadang-kadang dia kata, "Ustaz, saya ni mulut aja jahat tapi hati baik." Pembohong dia kata. Mana boleh buah lemon rasa apa ibu? Rasa masam kan? Belah buah lemon, perah, keluar jus temikai. Boleh? Tak boleh. Lidah tu buah lemon, boleh keluar jus temikai? Tak. Kalau lidah jahat tu, hati lagi jahat agaknya. Cakap tak ada istilah maki orang, mulut dia jahat Ustaz. Biasalah kawan-kawan, hati saya baik. Bohong. Kalau apa yang kita cakap tu boleh jadi lebih teruk dalam hati kita. Betul tak? Itu sikit je keluar. Jadi jaga lidah kita, jaga hati kita, jaga perkataan kita. Semoga pahala puasa kita tak sia-sia. Jadilah hamba kepada empunya Ramadan Allah SWT. Jangan jadi hamba kepada bulan Ramadan yang tak ada kuasa pun, hanya milik Allah SWT. Orang yang jadi hamba kepada Ramadan, bulan Ramadan dia tutup aurat, bulan Ramadan dia solat, bulan Ramadan dia jadi baik. Sebab Ramadan. Orang yang menjadi hamba kepada Tuhan empunya Ramadan, luar daripada Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah, Syawal, dia tetap juga jadi orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu sedikit sebanyak daripada saya. Kalau nak episod 2 kena jemput lagi lah. Gerau je ya. Episod 2, episod 3. Jadi saya datang malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan saya, sahabat saya, Ustaz Hadi ya, Abang Man kita. Diorang daripada NGO, Non-Government Organisation kan, NGO, Badan Bukan Kerajaan, menggerakkan dakwah sekitar Muar ni. Diorang ni bergerak tanpa ada apa-apa peruntukan, semuanya daripada infak. Orang masuk dalam tabung dia tu, duit tu kembalilah kepada majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan dan perempuan panggil ni, dia bawa, dia uruskan semua minyak kereta. Saya cuci badan dia, cuci kaki. Macam pengantin baru masuk homestay, makan semua ditanggung. Jadi itulah, kalau ada sedikit sebanyak, masukkan dalam tabung. Kalau tak ada, masukkan angin. Macam mana masukkan angin? Doakan angin. Bismillahirrahmanirrahim. Angin itu doa supaya NGO Imarah dimurahkan rezeki. Dan saya pun datang, saya tak ada rate mana-mana surau masjid. Apa yang saya bawa? Saya bawa saya punya produk sendiri. Tak banyak, satu produk. Produk yang boleh memutihkan rupa kita, mencantikkan kulit, insya-Allah. Kalau muka cantik, hati pun cantik. Apa dia? Sabun organik. Berasaskan tomato, habatus sauda, minyak argan, minyak zaitun. Orang perempuan patut beli. Saya pun pakai. Nampak mana ada jerawat? Kalau orang lelaki tak minat beli, bini minat nak beli. Tolong beli pun boleh. Gurau aja tuan-tuan dan perempuan. Kalau tak beli pun doakan supaya produk tu boleh pergi jauh. Sebab ini produk Muslim, tak ada bahan kimia dan dia selamat dipakai. Orang yang paling berdosa sekali kalau jual produk dia tak pakai. Saya pakai. Saya gunakan bercukur, gunakan tu. Tak pedih bercukur. Tadi boleh pakai. Yang tak boleh ubatkan, mati je dengan sabun tu ya. Ya. Kalau cari mati mungkin boleh. Sebab bila dah pakai tu cerah-cerah, dah handsome sikit sekarang, cari bini baru, tak boleh, bahaya ya. Jadi itulah sedikit sebanyak. Semoga ada manfaatnya malam ni, supaya kita berjumpa lagi. Kalau tak kat Surau Salihin, kita berjumpa di Jannatul Firdaus, di syurga Allah SWT yang maha tinggi Al-Liyin. Segala yang baik datang dari Allah, yang kurang diri saya sendiri. Saya punya tagline ketika di dalam Pencetus Ummah, tak lain tak bukan, bahasa Negeri Sembilan apa dia? Biar nampak bersahaja, yang penting molokek di jiwa. Lokek di jiwa ya. Ingat Ramadan, ingat Allah SWT, supaya Allah terima amalan kita kabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu a'lam.